Okey, untuk mengira share ya. Kalau nak kira modal diterbitkan ya dan dibayar penuh tu, kita hanya darabkan unit dengan harga ya bagi share keutamaan dan juga share biasa. Okey, ni dah didarabkan. Ya, jadi kita tambah sahaja ya jumlah share biasa dan share keutamaan. Okey, senang saja ya kalau nak kira berapa modal diterbitkan. Tapi kalau nak mengira kadar dividen, okey, daripada yang kita dah darabkan tadi, maknanya unit darabkan dengan harga, okey, darabkan 8% untuk share keutamaan. Okey, bagi share biasa, biasanya dia tak tulis kat sini sebab dia tengok dulu keuntungan perniagaan. Jadi akan ditulis biasanya di bawah soalan. Okey, ini okey untuk dividen akhir bagi pemegang share biasa. Jadi darabkan dengan 7%. Okey, dalam soalan ni dia suruh kamu melengkapkan jadual di lampiran A untuk menunjukkan agihan dividen. Dia dah bagi lampiran macam ni. Jadi kita lengkapkan sahaja. Okey, agihan dividen, okey, dia dah bagi tahu dah. Okey, ini adalah keuntungan 2013 150,000 dan 2014 314,000. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita pindahkan sahaja angka tu 2013 150,000, okey, dan 2014 314,000. Okey, jadi untuk mengira share keutamaan, okey, kita darabkan tadi. Okey, yang ini darabkan 8%. Maknanya ini ada RM160,000. Patutnya pemegang share keutamaan dapat. Tapi kita tengok kat sini, keuntungan yang nak dibagi dividen hanya ada RM150,000. Jadi ini maknanya hanya dapat bagi kepada pemegang dividen share keutamaan. Jadi dah habis ni, maknanya pemegang share biasa tiada mendapat apa-apa dividen untuk 2013. Okey, 2014, okey, banyak sikit dia punya dividen yang keuntungan diperuntukkan untuk dividen 314,000. Tapi kita tahu tahun 2013 ni tak cukup tak cukup 10,000 sebab dia sepatutnya 160,000. Jadi maknanya ada yang tertunggak 10,000. Jadi untuk tahun ini dia patut dapat 160,000. Okey, ni 2014 punya. Okey, yang ini tertunggak 2013. Jadi pada tahun ini pemegang share keutamaan tu dia akan dapat 170,000. Yang ini maknanya dia kira tunggakan tahun lepas yang tak dapat lagi. Okey, dan pada tahun ini 2014 ni pemegang share biasa dia akan dapat lebihan ni. Maknanya 314 tolakkan 170,000. Jadi pemegang share biasa akan dapat 144,000. Lebih tu semua pemegang share biasa dapat dividen yang lebih tu. Jadi itulah kelebihan pemegang share biasa. Okey, lepas tu soalan suruh menghitung dividen share biasa. Okey, kita dah tahu dah. Okey, ni dividen pada tahun 2014 144,000. Okey, lepas tu kita tahu tadi dalam soalan, okey, ni ialah modal share biasa iaitu bahagikan dengan 4.800,000 ni Okey, 4,800,000. Okey, bahagikan maknanya darabkan 100. Okey, jadi kita dapat 3%. Jadi kadar dividen share biasa tahun 2014 tu hanya 3%. Okey, lepas tu soalan suruh kita kira dividen interim bagi akhir tahun. Dia dah bagi dah dividen interim 5% untuk pemegang share biasa dan 2% bagi pemegang 5% pemegang share keutamaan dan 2% pemegang share biasa. Okey, untuk share keutamaan, okey, dia kata 5%. Dividen interim ni ialah dividen awal yang diberi. Jadi kalau 5% maknanya tadi dia punya jumlahnya tu 2 juta. Okey, darabkan 5.
Jadi kat sini ya kita dapat mana dividen interimnya bagi pemegang share keutamaan. Okey, dia dapat RM100,000 ya. Okey, lepas tu dividen akhir. Jadi bila dah dibayar 5%, sebab kita tahu pemegang share keutamaan dia dapat 8%. Jadi awal dah bayar 5%, jadi dia hanya tinggal baki 3% saja. Jadi 200,000 2 juta, 2 juta darabkan 3%, maknanya dia dapat 60,000. Jadi kalau ada dividen interim ke, ni cuma dia dapat awal je, tapi jumlah yang dia dapat tetap sama, iaitu setahun tu 160,000. Pemegang share keutamaan dia takkan dapat lebih, sebab dia dah tetap kadar dividen dia. Cuma yang ni dia dapat cepat. Okey, ini dia dapat last. Tapi bagi pemegang share biasa, kelebihannya ialah dia ni darabkan dengan 2%, jadi yang ini dia dapat 96,000. Tetapi pada dividen akhir dia tak tolak pun, dia terus dapat 7% tu. Maknanya dia dapat 336,000. Jadi untuk pemegang share biasa, dia dapat terus mengikut peratus, dia tak tolak. Hanya pemegang share keutamaan saja. Sebab pemegang share keutamaan ni kadar dividennya tetap. Dah dapat awal, dia cuma dapat baki. Share biasa tak. Dia dapat kalau dia janji interim 2%, dia dapatlah 2% tu. Lepas tu akhirnya dia dapat 7%. Dia dapat semua tu. Tu kelebihan pemegang share biasa.